Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali dalam siri Chilsan pada hari ini. Hari ini kita akan bercakap pasal topik yang agak menarik. Pertama sekali, nama saya Zul Hilman. Saya adalah Remiser di Melaka Securities Sdn Bhd M+. Dan bersama dengan saya Kayun Sabiti Muhammad Rozi, seorang licensed financial planner di Mula Advisory. So, topik kita pada hari ini, Encik Zul, apa? Topik kita hari ini adalah mengenai protection. Protection. Perlindungan macam mana tu? So perlindungan ada macam-macam. Perlindungan nyawa ada, perlindungan diri ada, perlindungan untuk rumah ada, property kan. So mungkin kat sini kita nak discuss types of perlindungan yang ada dan mana satu yang sepatutnya kita letakkan pada priority. Betul. Kadang orang rasa kita perlukan ke semua perlindungan ke, kan? Betul. So mungkin kat sini misalkan tekankan sedikitlah satu persatu dahulu apakah jenis-jenis perlindungan. Lepas tu setiap orang ke perlukan perlindungan ni dan apa alternatif perlindungan yang ada di market sekarang. Betul. Mungkin sekarang selalu orang tahu tentang kena beli melalui ejen dan sebagainya kan. So ada alternatif lain sebenarnya. So insyaAllah Zul kita kongsikan. So any question from you, Encik Zul? Ada tak? Kalau bercakap pasal perlindungan ni, of course secara automatik yang kita akan terfikir pertama sekali perlindungan diri lah. Betul. Medical card. Orang akan cakap pasal medical card dulu. Kemudian mungkin ada perlindungan terhadap rumah. So ada MRTT dengan ada MLTA. So mana satu? Ada yang lebih kepada MLTA sebab katanya MRTT at the end of the term tu nanti tenure tu dia dah tak ada value. Cash value dia tak ada. Ada yang kata baik MLTA tapi MLTA mahal sikit. So betul. Antara benda tu. So kita touch satu persatu dahululah. So basically macam tadi Encik Zul tanyakan, apa types of perlindungan yang ada sekarang ni. Pertama sekali mungkin saya boleh beri pengenalan di mana perlindungan ni penting sebenarnya. Because bukan semua orang ada, saya cakap secara layman lah kan, untuk semua boleh lebih memahami di mana perlindungan ni penting kerana bukan semua orang ada that lump sum of money when unpredicted things happen. Betul. Kan unpredicted situations happen. Sebagai contoh, kita minta jauh tetapi when it comes to kita hospitalized to the hospital, accident, kemalangan dan sebagainya, kita tak ada a big chunk of money untuk membiayai kita punya hospital tu. So sebab tu pentingnya ada perlindungan dari segi medical tu. Lepas tu seterusnya dari segi perlindungan income protection. Income protection ni ada dua jenis. Di mana semasa hidup dan apabila kita meninggal dunia. So semasa hidup ni apa perlindungan yang perlu kita ada, di mana pertama sekali bila ada penyakit kritikal. The diagnose macam some of the critical ni macam penyakit berantai lah. Penyakit berantai yang jantung, darah tinggi, kencing manis, pun ada diabetik, hypertension, kanser, darah tinggi dan sebagainya. Ada banyak lah. Dia ada macam, ada certain company tu sampai 40 lebih, 42, 49. Ada tu yang basic macam 32, 36 lah. 36 critical illness. Sebab itu adalah penyakit kritikal. Di mana kalau kita tidak, macam kita kena buat treatment, kita tidak boleh bekerja. So kita punya CI tu yang akan cover, perlindungan tu yang akan cover. Dia act sebagai ada term income replacement. Ganti pendapatan kita. So dia akan cover lah untuk bayar kita punya kita punya commitment every month, expenses. Dia akan cover full kita punya gaji ke ataupun dia tengok plan? Kita punya plan. Kita punya sum cover tu berapa kita ambil. Sebab tu sebelum kita pergi untuk tahu apa sum cover yang kita ambil tu, penting untuk tahu berapa yang cukup untuk kita dapatkan sum cover tu. So nanti Nisa akan ceritakan the guideline. So itu sebagai perlindungan penyakit kritikal. Dan seterusnya ialah apabila kita meninggal dunia, dari segi perlindungan life insurance lah, insurans hayat orang panggil, ataupun takaful hayat. Di mana apabila kita meninggal dunia, duit pampasan tu akan diberikan kepada beneficiary lah, kita punya waris. So ini not everyone yang perlukan.
Betul. Kenapa? Sebab bukan semua orang mempunyai, maksud saya semua orang mempunyai waris, tetapi sebagai contoh seseorang yang tidak mempunyai dependent. Someone yang rely on them financially. To be honest, diorang tak perlukan pun life insurance. Oh, okey. Sebab pampasan tu untuk diorang continue untuk their diberikan life. kepada waris. Yes. Tapi kalau dah tak ada waris dan I see. Kalau macam seorang betul juga. bujang, tak ada siapa, tak ada anak, ataupun no one that depends on them financially, diorang tak perlu pun life insurance. Apa yang lebih penting, apabila penyakit kritikal tu, yang CI tadi tu, itu yang perlu mereka ada. Yelah, takkan nak membebankan ni secara apa, orang kata layman, tak kita nak bebankan keluarga kita. Betul. Kan ibu bapa kita pun ada apa, mereka pun ada komitmen kan? Yang tersendiri kan. Betul. So di sini apa yang kita perlukan apabila kita bujang, yang tiga protection tadi tu, 3 perlindungan tadi tu, apa yang kita perlukan ialah apabila kita bujang dan kita tidak mempunyai apa-apa komitmen ataupun dependent, so apa yang kita perlukan hanya penyakit kritikal dan medical insurance saja. Critical dan medical insurance. Medical insurance ialah medical card lah. Betul. Medical card. So medical card ni apa, dia akan bergantung kepada plan yang berapa yang kita ambil. Betul, lah kan? betul. I see. Okay. So bila someone yang mempunyai tanggungan, anak, isteri ni pun main peranan, suami isteri ni pun main peranan. Kadang orang kata, kalau dua-dua orang bekerja, tak perlulah, dan tak perlu life insurance sebab dua-dua orang masih bekerja, so diorang boleh sustain their living after that. Tetapi jika the suami tu is the breadwinner, then only suami tu perlu life insurance untuk si isteri. Betul je, make sense. Ni adalah strategi yang kita kena pakai lah. Betul. Betul sebab juga. untuk kurangkan, sebab sekarang semua push, tapi sebenarnya benda tu tidak, maksudnya dia orang kena bayar banyak lah. It's good to have tapi not necessary. Betul. Okay, tapi kalau comeback kepada yang medical tu tadi, berapa yang medical yang sepatutnya kita dapatkan? Okey, so kalau lah orang panggil secara guideline-nya, di mana kalau kami di Mula, kami ada guideline untuk dapatkan at least annual limit tahunan dia tu, limit tahunan tu minimum ialah 1 juta. Okey, annual limit. Kenapa? Sebab medical inflation yang tinggi. Betul. Medical inflation kita ni agak tinggi, di mana 12.5% dekat dunia. 12.5%? Betul. Malaysia kita? Malaysia. 12.5% tinggi. So sebab tu kadang kita tengok kan, kita punya medical card tiba-tiba ada setiap tahun tu ataupun every 2 years tu kita punya premium tu ataupun contribution tu meningkat. Disebabkan inflation sebenarnya. I think benda ni juga kita nak kena pay attention particular sikit sebab sebelum ni ramai orang ingat kalau kita pergi hospital kerajaan akan bayar RM1 je lah kan. Betul, bayar RM1 je. Tak. Yang RM1 tu untuk nak checking yang awal-awal pra tu, betul lah. Tapi kalau ada surgery ada lain. Mesti bayar macam biasa. Kalau dapat ubat pun lain kos dia. Betul. Kalau dia memerlukan special condition punya ubat, itu lagi mahal. Betul. Itu tetap kena bayar. Betul. Tapi much more cheaper lah compared to private. Tapi it is a matter of berapa lama kita boleh menunggu ataupun tidak, dan tahap kesihatan kita tu boleh ke tunggu. Betul. Itu je concern dia. Kalau boleh dan itu masih awal, then it's fine. You can go with government. Tapi setengah orang dah kritikal, memang perlukan perubatan, treatment. So diorang tak ada choice, diorang perlu ke private ataupun semi government. 12.5% inflation banyak. Betul. Itu dari segi annual limit 1 juta. Make sure lifetime limit untuk mereka dapat ialah unlimited, yang tiada limit. Okey. Sebab kalau nak contoh annual limit dia 1 juta, lifetime limit dia ada contoh 3 juta. Dia contohlah seseorang tu dah didiagnose with satu penyakit dan dia pergi treatment semua tu, dah sampai limit dia 3 juta dah. Sepanjang mungkin sebagai contoh 5 tahun tu. Dia nak hidup another few years tu, another decade more. So tak ada dah
protection dekat situ. Sebab lifetime limit dia hanya 3 juta. So make sure lifetime limit is unlimited, I tiada see. limit, annual limit Annual at limit least lah 1 million. 1 million. I see. Okay. Tapi it's not macam must have. Okay, ikut kemampuan masing-masing, di mana Of course. kita mempunyai guideline, make sure 10% from your income. So maksudnya bayaran bulanan tu adalah 10% daripada income From your net bulanan income, kita dapat betul, income tu. betul. Daripada net, kalau Net daripada income. net tu maksudnya dah tolak. Dah tolak kita punya EPF apa semua, I bukan see. bukan gross yang kita dapat tu. Bukan net maksudnya dah tolak hutang-hutang semua. Bukan, itu jauh lagi tu, makin kecil portion dia. Kalau hutang negatif Betul, tiba-tiba hutang lagi banyak, tak ada dah. Tak ada dah. Bukan. Okay. So macam apa net yang kita dapat lah, dia masuk dalam akaun bank kita tu. So 10% of it. I see. So untuk penonton dekat sana, so ini adalah antara servis-servis yang mula sediakan sebenarnya. So kepada mereka yang mungkin tertanya mengenai macam mana nak buat perancangan mengenai you punya financial kan, your financial tu. So kita memerlukan seorang coach yang mempunyai pengalaman, yang tahu actually, yang tengok daripada sudut luar. Dia tengok kita punya financial macam ni, dan dia akan advise, oh sepatutnya you boleh buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. This is strategi yang you kena pasang. Okay, kalau kat sini you kena buat macam ni. So this is the service yang mula sediakan. Betul. Not just that kan, kadang setengah orang ada yang dah ada existing insurance ataupun takaful kan. So kami sebenarnya akan review. Adakah diorang overpaid, diorang punya overinsured ke, ataupun kurang. Kita akan review. Kita akan review supaya benda tu dalam diorang punya kemampuan, affordability. Setengah orang kan ada polisi tu sampai boleh, ada pernah Nisa pernah tapi bukan klien Nisa, tapi masa Nisa intern dulu kan, ada tengok setengah satu klien tu dia punya polisi tu sampai 10. Faham? Ada sampai 10. So benda tu sebenarnya kalau kita mampu, tak apa. Setengah orang kadang kita kena upgrade. Kadang orang tak kata upgrade, diorang jual baru, and then jual yang tambahan lah, top up on the policy, and then sebenarnya benda tu terlebih insured pada mereka. So diorang tak review betul-betul apa yang sebenarnya mereka perlukan. So amat penting untuk kita tahu apa yang kita perlukan dan berapa yang kita perlu bayar. Benda tu kita sangat penting. Kadang orang macam tap sign settle. Macam tu saja. Yalah, sebab bila orang cerita kan, kata of course benda yang ceritakan adalah benda yang baik. Memang baik pun, memang betul baik. So sometimes kita akan terasa macam memang perlulah benda ni, tapi sebenarnya kita perlukan check and balance tu. That's where mula ni akan come in, kata actually kita boleh buat macam ni, actually tak perlu, actually ini yes kena ambil, macam tu. So that's the function. Betul, tak ada forcing dekat sini lah. Kita akan memang betul-betul tengok, analyse your review, your protection, perlindungan, adakah ia based on your kemampuan ataupun tidak, dan anda perlu ataupun tidak. Macam tu. Tuan penasihat. Dia tuan penasihat lah. Tapi tak adalah 25% tu. Okay. So itulah dari segi sedikit tentang perlindungan. So a part of that itu adalah untuk individual, personal protection lah orang kata, kan? CI, and then kematian, life insurance, hayat dan sebagainya, itu adalah individual. Dan satu lagi dari segi aset. Ni yang tadi Encik Zul beritahu tu, dari segi mortgage, pelindungan rumah, kereta, apa dan sebagainya, itu sebenarnya. So di mana untuk aset, aset kita masuk dalam segmen kedua. Part tu. So kita tak nak cover semua ni lah. Okey, boleh. So mungkin kita boleh ajak anda lagi untuk ikuti series kita. Okey. So series pertama ni kita akan cover dari segi individual dululah. Okey. So any questions about apa jenis-jenis perlindungan untuk individu tadi, Encik Zul? I think kalau saya question tadi itulah, saya dah tanya mengenai berapa banyak coverage yang sepatutnya dapat tu. And then for a family, of course the breadwinner tu akan fikir yalah, untuk anak pun nak kena ada kan. Betul. Sebab anak pun selalu admit hospital kan. Kadang-kadang dia orang ni main kasar-kasar. Biasalah budak-budak kan, budak lelaki, budak lelaki main kasar-kasar.
And then kadang-kadang dia orang berjangkit daripada dekat tempat kat sekolah, berkawan. Benda-benda tu memang tak boleh nak elak. Betul. So mungkin anak-anak boleh dapatkan medical insurance, takaful, itu boleh untuk dapatkan. Tak perlulah life insurance lagi. Dan setengah orang go with endowment plan, savings plan, investment. Ia bagus kalau anda mempunyai lebihan wang, tapi kalau betul-betul macam hanya untuk perlindungan saja, tak perlulah. Kan? Ikut kita berapa yang kita mampu, and then just focus on medical for our kids. Tak perlulah go with an investment ke savings plan ke, tak perlu, sebab itu boleh kita letak dalam pelaburan di mana for a long term punya tu can give a better return. Tapi ada pros and cons lah. Of course, di mana kalau letak dalam insurans atau takaful, ada perlindungan dari segi cash value yang anak kita akan dapat nanti tu. Okay, I think itu kita akan masuk lagi satu segmen. Actually, interesting point. Because saya sendiri saya pun ada buat saving plan untuk anak kan. But when you mention ni, terfikir juga. Kalau Cik Zul mampu, tak ada masalah. There's no right or wrong untuk dapatkan benda tu. Sebab itu hanya untuk dari segi macam kita nak boost anak kita punya pelaburan untuk diorang punya child education. Kan, kalau kita mampu dan kita pun ada another punya strategi ataupun pelaburan untuk mereka, then it's fine. Dan still align untuk mendapati diorang punya target, then it's fine. Tapi kalau lah return dia agak kecil, agak rendah, dan pelaburan pun kita tiada, dia hanya fokus on saving plan, itu kita perlu tengok balik. I see. Okay. Kita berjumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sehingga kita bertemu kembali. So jangan lupa subscribe kami, like, tekan loceng tu dan subscribe di Chill Sense YouTube channel kami. Okay. Dan saya Karinisa. Saya Zul Hilman. Kami beransur dulu dan Assalamualaikum. Bye.